Bertemu kita sekali lagi dalam episod terkini Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Pertama, saya akan memperkenalkan panel tetap kita yang juga merupakan pengerusi kita Budak Ampang. Tidak lain tidak bukan, ialah Datuk Hans Aizat. Okey, selamat datang Datuk. Okey. Dan tetamu jemputan kita pada kali ini yang mana unik kerana beliau merupakan antara yang terawal juga yang terlibat dalam reformasi dan ingin dikenali sebagai budak reformasi. Yang mana tetamu kita memang jemputan khas. Kita perkenalkan saudara Khairul Anwar Ahmad Zainuddin atau dikenali sebagai Jonah. Selamat datang Jonah. Selamat datang. Ini kali pertama Jonah datang ke studio kita Budak Ampang. Betul. Betul, kali pertama Okey, jadi kita ingin bertanyalah serba sedikit mungkin sebagai permulaan ini, apakah perkembangan terkini Jonah dalam mungkin dari sudut sebagai aktivis masyarakat. Saya hari ini masih sama macam dulu, dan cuba kongsikan pengalaman ataupun sedikit tempoh sama parti yang lama sehingga hari ini untuk jadi sikit panduan untuk kawan-kawan untuk ke depan lah, dan untuk juga mendepani pelbagai cabaran ayat dia. Sebab menariknya untuk makluman pendengar ataupun penonton, terus terang pada minggu ini tetamu jemputan kita ni memang tidak asing daripada era reformasi yang mana yang ini kita nak congkir sebab sebagai orang yang lama ni, kalau bagi yang mungkin ini pertama kali mengenali susuk tubuh bernama Jonah ni, beliau merupakan salah seorang aktivis reformasi sejak daripada 98, yang mana ketika itu masih mahasiswa kemudian telah juga pernah berada dalam cabang, dan sebelum tu di AMK bermula di peringkat cabang, seterusnya sebagai naib AMK, timbalan AMK pusat. Pernah juga menjadi ketua cabang PJU kalau tak salah Betul. Jadi sekarang pula yang mana kalau kita lihat, kita nak bertanya lah, sebab memandangkan sekarang ni pun isu parti pun macam-macam kan. Saya nak tanya soalan kepada saudara Jonah kan, tadi dia sebut semasa pengkhianatan berlaku sebagai budak reformasi kan, bagaimana perasaan pada masa tu sebagai seorang yang aktivis pada masa tu untuk perjuangkan sesuatu yang berbeza untuk negara Malaysia ni, bila sesuatu berlaku sebegitu, adakah kita ada perasaan, sebab kita tahu bila kadang-kadang kita kecewa, macam mana perasaan kita rasa lebih kuat semangat kita ataupun untuk buat sesuatu yang kami boleh baiki balik kan dengan apa yang orang telah lakukan kepada kita kena parti kan. Macam perasaan pada masa tu, especially Sheraton Move ni time. Pertama sekali sedih lah kan, kita orang parti kan, lepas lagi sempat lama dengan parti ni, kita sedih kan, pengkhianatan berlaku apa lagi pengkhianatan tu bukan sebarang pengkhianatan. Mandat yang diberikan oleh rakyat pada PRU dikhianati kan. Ini satu perkara yang kita tak boleh terima sama sekali kan. Jadi kita sedih, namun macam saya lah, daripada sama lepas kita dah lalui pengkhianatan. Macam saya cakap tadi lah, parti ni lalui memang parti keadilan 20 tahun 22 tahun 20 tahun usia dia, memang perjalanan dia memang cukup menarik. Kalau ada kajian kajian mengenai parti ni memang cukup menarik. Dia melalui pelbagai rintangan, cubaan, dugaan, orang keluar dan masuk, keluar dan masuk, tapi parti terus bergerak, berkembang sebab satu kerana sosok Anwar Ibrahim tu sendiri. Dia punya harapan dan dia punya conviction itu, dia punya keinginan dan kepercayaan dan kekuatan untuk terus. Dia kata kita boleh buat perubahan. Siapa sangka tahun 2008 negeri Selangor, negeri Perak, negeri Kedah, UMNO Barisan Nasional tewas kan, Pulau Pinang siapa sangka pada 2008 Selangor kan. Kemudian Pakatan Rakyat ketika itu bergerak maju lagi, dan akhirnya pada 2013 kali pertama
kali pertama 2/3 dan apa nama ni popular vote Barisan Nasional hilang kan. Jadi sedih, geram. Kemudian kita tahu ini memang cabaran dan dugaan yang telah dilalui oleh Parti Keadilan. Saya nak sambung sesuatu tapi kita break dulu kan. Saya ada sesuatu nak tambah ni. Seronok dengan cerita ni. Betul. Jadi mungkin kita akan berehat seketika dan kemudian kita sambung semula dengan menanyakan soalan yang seterusnya. Dipersilakan. Hari ini kita Budak Ampang bersama-sama dengan pengerusi kami Tuan Hans Isaac. Kita turun ke pasar pagi komuniti Cina untuk sama-sama beramah mesra dengan penduduk di sini, dengan pengunjung di sinilah. Datuk juga sempat memberi paket ampau kepada semua yang hadir di sini. Okay, kita 3 orang, kita tak daripada Tuhan pasal parti tentang Pekan Ampang. Kita report terima kasih kepada Tuhan tentang untuk membuat sokongan, buat donation kepada orang-orang OKU, penjaja-penjaja kita, pelanggan-pelanggan kita. Kita bertemu sekali lagi dalam program Terus Terang yang mana kita akan menanyakan pelbagai soalan kepada tetamu kita dan kita akan benarkan juga kepada mereka untuk meluahkan, menyatakan pandangan dan kita akan pastikan mereka berterus terang. Jadi kita nak tanya Datuk lah juga manakan Datuk daripada industri perfilman ya. Jadi bagaimana Datuk pula melihat dari aspek orang industri sendiri terhadap Parti Keadilan Rakyat? Seperti saya katakan dulu dalam episod pertama, dalam industri perfilman atau hiburan kan, agak susah untuk individu itu bersuara kan, sebab mereka mendapat sokongan daripada semua masyarakat Malaysia kan. Nak jual tiket pawagam pun mereka perlu semua untuk datang, bukan hanya daripada parti A, B atau C. Betul. So mereka selalu pendirian memang ada pendirian mereka semasa mengundi, tetapi luar daripada itu mereka mungkin akan diam diri. Itu pertama, we cannot blame them sebab mereka pun cari makan, sebab segi politik pada masa perawalannya dikongkong oleh satu parti. Betul. Sebelum tu ya, for many years, from day one kan. Pada masa sekarang individu sekarang mula muncul kerana gabungan daripada parti-parti untuk untuk bina kerajaan komponen parti-parti. So semua memerlukan antara sama lain, dan saya dah repeated from day one banyak kali dan the same thing kan. Tapi yang uniknya yang saya nak tanya, nak petik daripada apa saudara Jonah cakap tadi, perasaan pada masa tu marah, upset, kecewa, semua tu kita dapat daripada ahli-ahli parti yang ada sekarang. Tetapi apa akan dilakukan dalam PRU 15 untuk memilih ahli-ahli ataupun calon-calon ataupun individu-individu? Adakah sistemnya makin lebih ketat sebab loyalty harus diadakan kepada parti kan? Sebab regulation dari PRU ataupun parlimen, individu boleh lompat, tetapi what happens to the party? Parti individu tu membawa bendera parti. So macam mana kita nak ada regulation tu? Yang tu kita dah bincang dalam episod pertama. So kita harus cari satu lagi solution dalam internal parti, bagaimana yang kita mewakili parti, mewakili rakyat tu adalah orang-orang yang benar-benar dengan parti dan dengan struktur yang dibina pada perlembagaan parti kita. You see? So this is saya nak tanya. I'm intrigued by macam mana proses? Adakah macam mana nak select these individuals kan? Daripada semua, from the top all the way to down, kita just don't look at the top, we look semua kan, semua, sebab that is the party. Even daripada akar umbi, key parti Pakatan PKR is basically akar umbi, as you say, it comes from all walks of life.
Betul. All directions of life, all job scopes we hold. Kan? Tidak ada hanya kaya, tapi ada yang tengah struggling. Itu yang key factor pada parti. We look at the people yang struggling sekarang. Kan? Macam mana nak bina mereka? Macam mana kita nak naikkan mereka untuk mendapat satu kehidupan yang lebih selesa, tapi bukan hidupan yang selesa dan malas. Betul. Hidupan selesa dan ada peluang untuk bekerja. So orang tidak boleh cakap rakyat Malaysia ni orang malas. Betul. Tidak, kita bukan rakyat malas. Bukan. Kita bukan rakyat malas. We are workers. We bagi peluang, we will try to make it the best we can. So this is what the party has to do, you see. So back to my question lah. What is the macam mana kita nak I would say select, because it's not our job to do that, but the direction of the party for untuk PRU15. Apa nama ni? Soalan ni saya selalu bila kawan-kawan tanya pasal benda ni, pengkhianatan demi pengkhianatan, lompat demi lompatan, saya selalu ingatkan kawan-kawan saya bila kawan-kawan tanya pasal benda ni. Ada satu orang kawan saya, lama, dia berulang kali dia bercakap dengan saya. Lama dulu lah dia kata dengan saya, nak cakap pasal setia tak setia ni, dia kata dengan saya, kau tunggu kau mati besok, kau masuk dalam kubur besok, baru kau tahu, baru akan nilai kau sama ada kau setia atau tidak semasa kau hidup. Jadi dia kata kau saya, jadi saya sikit sebanyak saya berpegang dalam hal kesetiaan ni, saya berpegang kepada kata kawan saya. Tapi betul lah macam saudara Han cakap kan, parti memang harus, dan sebelum ni pun parti memang ada sistem pemilihan yang ketat dan sebagainya, tapisan dan sebagainya. Tapi saya cakap lah, kita tengok hari ni orang yang 20 tahun pun mungkin dia lebih lama lagi ni ni ada adun bukit antarabangsa ni kan. lagi lama dia pun melompat kan. Jadi tapi saya rasa saudara Juan, benda ni bukan je parti kita je. Di parti-parti lain pun ada. Isu ni kita harus melihat isu yang kita bercakap ni bukan just pada satu parti. Semua parti kita ada dari DN pun mereka melompat-lompat dulu kan. Dan so kita bila discussion happens, it's not just about parti kita. It's parti about semua. Betul. Nah, cuma saya nak ingatkan kawan-kawan dan penonton yang dengar nanti. Pada PRU 14 yang lalu, Datuk Seri Anwar di dalam penjara. Jadi pergerakan beliau memang terbatas. Misalnya dalam soal pemilihan calon dan sebagainya memang terbatas kan. Dan di luar Presiden kita Datin Seri Dr. Wan Najizah Wan Ismail. Dan pada ketika itu semua orang tahulah bagaimana Azmin Ali menjadi Menteri Besar Selangor dan bagaimana hegemoni ini dalam parti kan. Dia kawal dan kontrol dan sebagainya. Jadi kalau ada orang menyalahkan saudara Anwar salah pilih calon dan sebagainya, apa boleh buat? Beliau ketua umum parti pada ketika itu, beliau harus terima. Dia terima apa orang nak. Tapi saya nak bagi tahu pada penonton, pada kawan-kawan, tuan-tuan tahu siapa yang kawal Parti Keadilan pada waktu 2 atau 3 tahun sebelum PRU 14 yang lalu kan. Dan bagaimana pemilihan calonnya, saya ingat semua orang dah tahu, open secret. Sebahagian besar, mungkin majoriti atau separuh daripada calon-calon ahli parlimen ataupun adun-adun itu daripada senarai yang dikemukakan oleh saudara Azmin Ali kan. Jadi tapi ke depan ni saya yakinlah parti InsyaAllah Datuk Seri Anwar masih bersama dengan kita hari ini. Saya rasa Datuk Seri Anwar sekarang more hands on sekarang, sebab dia tidak dalam penjara. So sekarang saya rasa proses yang mengalami dia more interview one-on-one basis. Mungkin beliau akan mendapat pandangan daripada semua kan. Saya rasa ada proses you say kan. Di dalam semua parti ada proses. Tetapi pandangan semua, dan sekarang dia dapat berjumpa one-on-one dengan individu tertentu kan. Dulu tidak boleh. So that is going to be the turning point saya rasa daripada, dan mungkin Datuk Seri Anwar daripada pandangan saya adalah kepada individu yang bekerja daripada individu yang hanya nak berpolitik saja. So there are two sides of the story sini. You of course we need politics, dan kita perlu pergerakan daripada Kombi dan from the bottom untuk work for the rakyat. You see, saya rasa the President akan menilaikan semua benda-benda ni bagi saya, you know. And isu yang saya nak bangkitkan kenapa is because saya tidak mahu rakyat Malaysia mengingat ini saja di dalam parti kami. Betul. Ini dalam parti semua kawan-kawan kan. So it's loyalty yang kita harus mencari. Saya rasa proses will be very taxing. Pilih di individuals yang ada. Dan kita ingatkan tuan-tuan penonton,
pengundi gunakan kuasa tuan-tuan nanti PRD Betul. datang. Inilah masanya. Cukup pengkhianat. Setiap episod kami bercakap pasal benda ni. Dan tapi tidak cukup dengan itu. Sebab itu hal reformasi yang Anwar sebut yang menjadi kata keramat bagi Parti Keadilan ni, ada satu benda yang bukan sekadar perkataan. Apa dalam hal ini misalnya kita kena kemukakan, kena pindah, kena ada undang-undang lompat parti. Betul, kena ada. Tak boleh. Reformasi itu adalah ayat yang tetap digunakan oleh parti. Tetapi dalam masa yang setiap tahun atau setiap 2-3 tahun, isu-isu dikaitkan dengan reformasi itu akan bertukar sebab in times. Things change also, you see. We have to move on with current times ni situation dengan keadaan semasa with COVID especially, you know. So the reformasi itu akan menukar. Betul. Sebenarnya saya yakin sebenarnya kalau seandainya Pakatan Harapan masih kekal, tidak dikhianati pada tahun lalu, antara agenda utama Pakatan Harapan adalah untuk melakukan reformasi dalam sistem pemilihan dan sistem pilihan raya, electoral reform. Ini agenda besar. Kita bawa bersih sampai 5 kali himpunan besar di Kuala Lumpur untuk mengajukan soal reformasi sistem pilihan raya. Dan mana dan kita nak tengok perubahan dalam masa 22 bulan. Pilihan raya pun buat 5 tahun sekali rakyat diberi kuasa kan. Hari ni orang saya rasa menyimpang sikit. Saya nak cakap Ni ruang dia. Orang berita di sosial media 22 cukuplah 22 bulan terseksa dengan Pakatan Harapan, cukuplah 22 bulan kita dizalimi oleh Pakatan Harapan. Apa benda 22 bulan ni tuan-tuan? Yang lain dapat bertahun-tahun. Betul. Satu penggal pilihan raya itu 5 tahun. Macam mana nak nilai cuma 22 bulan? Kan memang saya setuju adalah sikit mungkin kekurangan ataupun kelemahan Pakatan Harapan ketika itu pada waktu 22 bulan, tapi bagilah cukup. Kalau kita anak dalam kandungan 9 bulan cukup sifatnya lahir. Tuhan dah cakap 22 bulan. Mana nak cukup kita nak sempat nak melakukan atau nak nilai. Tak adil saya rasa kalau untuk PRU akan datang ni, para pengundi tuan-tuan diberikan analogi, bandingkan 22 bulan zalimnya ataupun terseksanya rakyat di bawah Pakatan Harapan bandingkan dengan mungkin A atau B yang memerintah 1 penggal, 2 penggal, 3 penggal. Saya kata tak adil. Sebab tu kita ingat balik. Okay, 2008 rakyat beri pakatan pertama kali rakyat mencuba memilih satu pasukan lain untuk mentadbir Selangor, Perak, Penang dan Kedah, kan? Dan keadilan parti utama bersama kawan-kawan yang lain menguruskan negeri Selangor. Dan akhirnya rakyat tengok sesudah 1 penggal, rupanya ada satu pasukan, bukan hanya UMNO dan Barisan Nasional atau A atau B, yang selama ni pernah selama-lamanya ni memerintah atau mengurus negara. Ada lagi pasukan lain punya yang boleh mentadbir, mengurus negeri, mengurus pentadbiran, mengurus kewangan, menjalankan program-program negeri dan rakyat yang dengan lebih baik lagi. Jadi 2008 tu satu anjakan yang besar kepada bukan hanya orang Selangor, pada rakyat Malaysia. Tidak. Rupanya ada lagi pasukan lain, tim lain atau gagasan lain ataupun kumpulan politik lain yang boleh mentadbir negeri ni dengan lebih baik lagi. Akhirnya 2013 kita berkembang maju lagi. Harusnya 2013 kita dah menang dah. Undi popular Pakatan Rakyat dah ketika menang dah. Betul. Undi popular tertinggi kalahkan Barisan Nasional, tapi kerana sistem pilihan raya kita, gerrymandering kita yang tidak adil, menyebabkan kita undi kita banyak tapi kita menang kursi tak sebanyak. Dia tak proportionate, tak proportionate. Jadi sebab tu pada 2018 rakyat lagi sekali memberi cuba. Lagi sekali setelah melihat 2008, 2013 rakyat bagi lagi cuba lagi. Bagi pula Pakatan Harapan nak mentadbir negara, kan? Pasukan baru. Baru 22 bulan. Tak adil. Tak, saya rasa kita sebagai pengundi, tuan-tuan orang Ampang misalnya, kita budak Ampang, orang Ampang misalnya. Come on. Takkan 22 bulan kita nak nilai kan? Betul. Tak boleh. Kan? Anyway, kalau kita keadilan, 22 bulan Perdana Menteri tu Tun Dr. Mahathir. Belum Datuk Seri Anwar lagi. Lagilah peluang Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Orang UMNO pun saya kata boleh fikir. Kan? Semua dah. Datuk Seri Anwar yang belum. Bagilah cuba dulu macam-macam. Kezaliman 22 bulan Pakatan Harapan. Kezaliman apanya 22 bulan ni? Betul. Kan? Jadi setuju atau tidak pada saudara Jonah bila ada setengah pihak yang mengatakan
kemenangan PH pada 2018 adalah disebabkan Tun. Jadi kalau melihat kepada cerita yang diceritakan sebentar tadi, jadi secara tak langsung menafikan terus kata statement yang mengatakan punca sebenar kemenangan adalah Tun, tetapi sebenarnya parti telah evolve daripada 2008, 2013 sehingga 2018 telah menerima sejumlah keyakinan rakyat Malaysia bahawa parti ni juga bukanlah satu parti yang biasa-biasa, tetap boleh tadbir negara dengan baik. Jadi mungkin Jonah ingin komen berkenaan statement tersebut. Okey, kita tak boleh nafikan untuk kemenangan PRU 14 itu atas usaha semua pihak. Juga daripada Tun Dr. Mahathir. Dia juga ada sumbangan. Cuma yang saya nak tegaskan di sini, yang kita kena jelas di sini kan. Kemenangan tu bukanlah PRU 14 tu bukanlah tiba-tiba PRU 14 tu kita boleh menang. Tapi ada jalan panjang dia. Jalan panjang dan suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa kalau kita tengok dalam sejarah moden kita ambil 20 tahun yang lalu, memang tak ada lagi dinamik politik yang lebih besar melainkan kejadian ataupun reformasi 98. Itu telah membuat satu anjakan yang besar pada politik negara kan. Betul. Jadi Anwar keluar mengajak rakyat melakukan reformasi. Pada ketika itu mungkin sebahagian besar orang Melayu menyokong Datuk Seri Anwar. Kemudian Datuk Seri dianiaya, Datuk Seri Anwar dipenjara. Baik, kemudian keluar penjara 2004 pilihan raya. Okey, kita ada Perdana Menteri baru Pak Lah masa tu. Baik, okey. Kita tinggal satu kursi, okey. Tapi kita sebelum tu 1999 kita dapat 5-6 kursi juga parlimen dan beberapa dun. Okey, 2004 kita tinggal satu kursi. Tapi sudah tu 2004 Datuk Seri Anwar keluar. Dia keluar dan dia ajak kembali DAP, PAS, kumpulan yang kiri, kumpulan yang kanan, gerakan Islam, gerakan progresif, NGO, Kesatuan Kerja duduk dalam parti keadilan, dipanggil Barisan Bersama. Akhirnya kita namakan dia Barisan Alternatif ketika itu dan bawa naratif ni. Akhirnya 2008 macam saya sebut tadi 2008 kita berjaya pecahkan satu tembok, pecahkan satu tabu rakyat. Puluhan tahun rakyat duduk okey hanya Barisan Nasional, Tapi akhirnya 2008 kerana usaha Datuk Seri Anwar menggabungkan semua kekuatan, menggabungkan semua kelompok segmen masyarakat dan sebagainya, kita dapat tunjukkan kepada kita dapat peluang daripada rakyat dan kita move in dalam PRU 2008. Kita tak habis negeri, kita tunjukkan kecekapan kita tunjukkan kemampuan kita. Lagi sekali rakyat bagi peluang 2013 dengan jumlah peningkatan ataupun kemajuan kemenangan lebih banyak lagi di Selangor. Kita tambah kursi kan, walaupun mungkin kita hilang Perak ataupun Kedah kan, tapi dari segi jumlah majoriti popular vote tersebut kita bertambah kan. Akhirnya dengan naratif ataupun dengan gelombang dengan kemajuan 2013 tu bawa sehingga ke PRU 14 dan halfway sebelum PRU 14 kita datang Tun Dr. Mahathir. Alhamdulillah kan. Siapa nak fikir Tun dan Datuk Seri Anwar bergabung semula dan akhirnya kita dapat lihat. Itu satu saya rasa yang saya kagum dengan Datuk Seri Anwar sebab beliau walaupun apa yang telah berlaku sanggup untuk masyarakat, sanggup untuk menerima apa walaupun kadang-kadang pendirian dia berbeza kan. Tapi yang saya tahu ini satu contoh kepada satu ketua atau leader yang bagus. Kerana tidak selalu memikir okey saya sendiri dan orang keliling saya saja. Cuma beliau melihat okey tak apa, walaupun kita berlawan dulu, walaupun kita tidak bersama dengan hala tuju kami, tapi sekarang kalau kita bersama untuk reformasi, kami boleh bergabung dan bekerjasama untuk hala tuju yang positif untuk rakyat. Betul. You see? Ini adalah satu karakter yang bagus saya nampak kan daripada individu that from what we see lah ya. Banyak kali saya rasa beliau telah melakukan benda ni. So kita kena lihat tourism, COVID tourism cannot be issue. Ada negara yang tidak ada vaksin, yang susah dapat vaksin kan. Kenapa private sector kami tidak boleh PRU 14 hanya kerana Tun Dr. Mahathir. Saya kata melibat sumbangan semua pihak. Tapi PRU 14 tu, kemenangan PRU 14 tidak berlaku kerana PRU 14, tapi ada jalan panjang berliku, mungkin berdarah kan. Ada juga kawan-kawan kita, teman-teman kita seorang dah pun meninggal, tak sempat melihat kan. Panjang. Tapi yang lebih penting sekali, kenapa rakyat terus memberikan sokongan kan? Okey.
Adakah kerana Anwar Ibrahim? Kerana Datuk Seri Anwar, kan? Yang lebih penting ni kerana rakyat terus berikan sokongan 2008, 2013, 2014 kerana apa yang Anwar sebut, apa yang kita sebut, apa yang kita ajukan. Kita nak buat perubahan. Maknanya yang kita kena ingat bahawa rakyat ini, tuan-tuan pengundi ni memang nakkan perubahan. Memang nakkan satu yang lebih baik. Kita cakap pasal electoral reform, formasi sistem pilihan raya. Kenapa penting formasi sistem pilihan raya ni? Kenapa penting? Kita tengok bersih 1, 2, 3, 4, 5. Ramai rakyat turun. Melayu pun ramai turun, pelbagai bangsa turun. Kenapa pentingnya electoral reform? Hari ni kita sempat, masa PS tu kita sempat undi 18. Sebab kalau kita tak ada pilihan raya bersih, bebas dan adil, apa lagi hak yang rakyat tinggal? Tak ada hak. Betul? Itulah satu-satunya hak yang kita ada sebagai rakyat untuk sistem pilihan raya yang apa ni. Jadi saya kalau tanya, saya cakap dah Hans, tanya saya, Jonah, apa you nak sebenarnya? Kan saya cakap, saya nak tinggalkan sebelum kita pergi, kita nak tinggalkan sistem, all system in place. Yang Datuk Seri Anwar sebut governance, good governance. All system in place. Kita pun happy lah. Okay, lepas ni kalau BN nak menang balik ke, I don't mind. Melalui sistem pilihan raya yang bebas dan adil, dia menang. Dan kemudian kita dah ada parlimen bebas, sistem kehakiman bebas, apa nama ni, eksekutif bebas, ada semak dan imbang, kan? Kita pun happy. Kita tak adalah, tak boleh harapan lah BN akan selama-lamanya memerintah negara ni. Dah tabu tu dah tak ada dah. 2013 Actually no more. Actually 2008 rakyat kata kita boleh tewaskan. 2013 we've done actually. Popular vote kita ni. 2014 memang kita jatuhkan. But isu ni sekarang ni, tuan-tuan, saya ulang balik lah. Saya ulang pasal dekat sosial media. Dia ulang 22 bulan zalim, 22 bulan zalim. Apa benda 22 bulan? Tuan-tuan nak buat perbandingan 22 bulan dengan 60 tahun. That's unfair. Okey, kita memandangkan masa agak mencemburui. Kita terus pada soalan seterusnya. Soalan terakhir. Ini mungkin soalan terakhir lah. Sebab saya tertarik bila Jonah tadi bercerita dengan apa kata, kita nampaklah kronologinya bagaimana, lepas tu dengan perasaan, semua yang kita nampaklah kat situ ya. Jadi dekat situ tadi Jonah pun ada sebut dengan apa yang telah berlaku sebelum ni, dengan ada kebebasan di media, kebebasan di parlimen. Tapi bila bercakap pasal parlimen ya, kalau kita tengok sekarang ni, rata-rata ramai pemimpin telah mendapat suntikan vaksin ya. Yang mana ini juga sebagai isyarat bahawa tiada sebab untuk sidang parlimen untuk diadakan semula, tetapi ada sahaja langkah ataupun cubaan untuk melambatkan sidang parlimen tu untuk berlaku. Jadi mungkin dari perspektif Jonah lah ya, apa sebenarnya yang membuatkan perkara ini tersekat, sehingga kan apa yang kita dah bawa sebelum ni tiba-tiba ada satu usaha lain yang cuba untuk menggagalkan apa yang telah kita usahakan sebelum ni. Semua tahu lah. Ini soal nak tahan kuasa. Bertahan kuasa. Sebab tu kita kata gentle langsung. Okey, kita nak lawan COVID, kita semua siapa yang nak sakit kan, nanti kita sama-sama semua rakyat. Yang patuh SOP rakyat lah. Yang langgar SOP siapa? Yang double standard siapa? Kan? Jadi jangan cakap rakyat tak ada. Kita semua nak lawan COVID ni. Yang awak tu yang pegang kuasa, gentle hadap parlimen, buka parlimen. Kalau gentle, masuk pilihan raya. Kan serahkan pada rakyat. Masuk pun ikut pintu belakang jadi kerajaan. Apa cerita? Saya rasa sekarang kita tahu dari si Pawakan boleh buka kan, di dalam hiburan dah boleh buka. Sekarang dia cakap konsert saya rasa dah boleh dah, live shows boleh kan, tapi ada SOP kan, majlis perkahwinan dah boleh. Sukan dah nak masuk ke stadium semua kan. So both are agreeing to these terms kan. Satu lagi dia tengok dari segi pelancongan kenapa COVID tourism cannot be issue. Ada negara yang tidak ada vaksin, yang susah dapat vaksin kan. Kenapa private sector kami tidak boleh, kalau mereka boleh mendapat vaksin pun on their own account dan park under government punya guidance, diorang pun boleh buat. Katakanlah seorang nak pun, saya ada duit lebih lah, orang individu mengatakan saya ada duit sikit, saya boleh bayar kalau saya nak vaksin tu. Apa salahnya? Rakyat dapat free. Betul. Rakyat dapat free as kerajaan, dan kita terima kasih kepada kerajaan beri rakyat vaksin tu free. Tapi kalau orang boleh kata saya kilang 1,000 orang, bisnes saya akan jatuh kalau saya tak bekerja, turn around, bisnes tak gerak sebab tak ada pekerja vaksin. Kenapa kilang tu tak boleh beli vaksin tu di bawah persetujuan kerajaan untuk vaksinkan pekerja-pekerja mereka sendiri? Betul. So
ekonomi bisnes akan gerak. Betul. Dan the key factor, kalau ekonomi bergerak, pekerjaan akan ada untuk masyarakat kita. Maksudnya membenarkan private sector kan. Private sector. Sekarang ni polisi kerajaan tak benarkan, hanya kerajaan kan. Selalu proses dia saya rasa pun ada banyak loopholes. Okay. Kita boleh mengatakan benda ni adalah something new, the new norm. We are learning as we are going along. Tapi kita ada pakar-pakar juga yang boleh membantu kerajaan kita atau belajar daripada negara-negara lain dengan proses yang diorang dapat yang a good structure, good result. Kenapa kita pergi belajar, bring it to Malaysia, execute kat sana. Betul. The key sini pasal vaksin dengan COVID ni is to get our economy balik. Tapi ramai lagi industri tadi yang juga tengah terjejas sekarang. So why not open this up to private sector who boleh afford to do this? Itu je saya punya persoalan. Betul. Hans cakap itulah isu sebenar. Hans terus cakap direct isu rakyat, isu di bawah orang susah, sektor ekonomi, ekonomi tak bergerak dan sebagainya. Cuma saya nak tambahlah Hans, memang betul apa Hans cakap tu, itu real real politik di bawah dan sebagainya. Tapi inilah dia, sebab tu rakyat, kita ingat baliklah kuasa kita ni sebagai rakyat. Tapi sekarang ni kuasa kita sebagai rakyat itu political tool kita, political bargaining kita. Dia parlimen boleh gantung masalahnya kan. Kalau kita, sebab tu penting, sebab tu saya cakap kawan-kawan, bila dia gunakan alasan kerana rakyat tengah susah, ini pandemik sebagainya, so parlimen kena gantung kan, sebagainya kan. Ini dia manipulate untuk kepentingan politik dia kan. Sebenarnya dia supposed to be dia ada wiran. Sepatutnya rakyat pun dah tahu bila lepas 2008, 2013, bila keadaan negara tak ada lagi satu parti yang menentang dengan terlalu kuat. Masa rakyat yang untung, kita ada bargaining power. Siapa-siapa pun memerintah, dia tahu bila masa pilihan raya akan datang lagi 5 tahun, dia boleh. Dia tak betul, kita boleh tumbangkan. Jadi sebab tu apa yang berlaku pada hari ini dengan sistem demokrasi, dengan parlimen yang ditutup, itu ada kaitan secara langsung. Memang tugas parlimen untuk bertanggungjawab. Parlimen tak buka, macam mana nak ada kebertanggungjawab? Betul. Jangan ada di kalangan kita ni yang duduk dekat KL ataupun yang urban, yang kawan-kawan kita, saudara mara kita, kawan-kawan sekolah kita, tak apalah, kita tutuplah parlimen ni, tak apa, kita yang penting kita selesaikan. Tak boleh. Parlimen tempat kebertanggungjawab. Kalau tidak, buat apa kita buat pilihan raya 5 tahun sekali? Tak payah adakan pilihan raya lah. No. Kan? Okey, jadi kalau kita lihat kepada senario perbincangan kita ni memang hangat. Sebenarnya nak cerita lagi, tapi memandangkan masa kita telah berada di penghujung siaran ya. Jemput lagi sekali. Agak ni. Jadi memang berpeluh kita mau cakap ni. Betul. Kalau boleh nampak lah daripada shot sekarang, boleh nampak peluh-peluh menitik di dahi masing-masing kan. Jadi menceritakan betapa hangatnya perbincangan kita pada kali ini. Bil tak bayar atau pasal job tak ada. Oh ya. Jadi tidak mengapa, kita akan insya-Allah kita akan cuba jemput sekali lagi saudara Jonah kita untuk mengupas lagi isu-isu khususnya yang berkait tentang isu semasa dengan lebih menarik lagi pada masa akan datang. Jadi kepada penonton yang sedang menonton terus terang pada kali ini, teruskan memberi sokongan dengan klik pada butang subscribe di channel YouTube Kita Budak Ampang dan juga menyokong di mana-mana platform media sosial Kita Budak Ampang untuk mendapatkan footage penuh perbualan ini. Jadi insya-Allah kita bertemu pada siri yang akan datang dengan menjemput tetamu yang lain pula. Bertemu lagi sekali pada siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.